So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good morning to all students. Semua macam mana hari ni, sihat? Alhamdulillah puan. Alhamdulillah sihat puan. Okay. So first Sihat of all, senantiasa. saya terima kasih semua orang prepare poster yang seperti yang saya minta. Okay, so clap your hand lah untuk diri sendiri. Terima kasih. So before kita start our discussion for today, saya nak ambil attendance dulu, boleh? Saya tengok dekat partisipan ni semua dah adalah cukup. Okay, Bill ada Bill? Random Ada puan. Arif ada? Ada pun. Arif ada. Iqbal ada? Ada puan. Terima kasih Iqbal, Subah hadir. Diana ada? Ada puan. Rahman saya tak nak sebut lah, muka dia sangat tenang kat tu, dia ada. Bersedia. Rahman ada? Paling tenang. Dia Rahman gemuk puan. Rahman letak muka je Orangnya tak ada Dia terkeluar kan? Oh, Dia terkeluar puan. lain ni. Rahman? Okay, tak apa. So kita hari tu saya bagi tajuk berkaitan dengan apa? LRT train collision yang berlaku pada 24th May 2021. Betul tak? Betul. Okay, kalau siapa yang terbaca dekat news, locationnya berlaku di mana? Siapa tahu? Kelana Jaya puan. LRT Kelana Jaya. Kelana Jaya. Kelana Jaya. Kelana Jaya line. LRT stand for apa? Long road. Like Perkhidmatan transit aliran ringan LRT. transit Melayu lah. aliran, train transit aliran ataupun light rail train. Okay? Light rail train. So saya cerita sikit lah apa yang berlaku hari tu, betul tak? So accident yang melibatkan dua train. Betul? Berhampiran dengan stesen kan? So train tu bergerak dalam 40 km per hour. Kalau kita tengok tak berapa laju sangat pun, tapi disebabkan pertembungan. Okay? Pertembungan, so bila pertembungan antara dua benda keras, so dia akan mengakibatkan impact yang sangat tinggi. Besar, tinggi. So train tadi collide dekat tunnel di antara Kampung Baru dan KLCC. Betul tak? Betul puan. Betul. So all passenger kita hantar ikut news daripada yang saya baca. So all passengers tu ada berapa orang? 213 orang total. 13 orang. 213 orang injured, yang mana 47 orang injured seriously, betul tak? Betul. Yeah, and then 160 orang minor injuries dan 3 orang sekarang berada di ICU. 4 orang in non-critical situation. 6 orang. 6 orang tu yang critical lah. 6 orang critical, so berada di ICU. So apa yang saya nak relate dengan topik kita adalah awak belajar dekat bab 1. Betul? So ingat tak bab 1, subtopik 1.3, apa tajuk dia? Siapa ingat? Apa tajuk? The role of role apa? The role of governor. The role of government. So the role of government in transportation. So in transportation ni bukan sahaja isu accident, semua sekali. Maintenance, operation, schedule, fare and ticketing. Okay, so kebetulan itu semasa yang akan kita bincangkan adalah train collision. So train collision ni mana dalam isu ni, role of government ni memainkan peranan yang sangat penting. Okay, so kalau kita buka dulu, so role of government yang terlibat, government punya pihak kerajaan yang terlibat dekat dalam isu LRT train collision ni siapa? Kementerian Prasarana. Malaysia. Okey, betul. Mas Merah jawab.
Kementerian Pengangkutan Malaysia, Ministry of Transportation. Okay. Yang mana ketua atau pengarah dia siapa? Nampak Firdaus. Datuk Seri Dr. Lim Kak Siang. Lim Kak Siong Lim Kak Siang. Lim Kak Siang. Okey. Lagi apa dia kata? Pihak apa kita panggil pengendali untuk LRT train. Siapa yang dia? Siapa yang turun padang? Prasarana Malaysia Berhad. Prasarana Malaysia Berhad ni adalah wakil yang dilantik ataupun pengendali untuk LRT punya sistem dekat Malaysia. Yang mana dua yang terlibat adalah prasarana lah sebagai pengendali. So apa tanggungjawab dia yang kita nampak, saya pergi secara roughly sebelum awak explain lepas ni. Secara roughly prasarana ni dia mainkan peranan penting untuk buat siasatan lah bila berlaku kes macam ni. So prasarana adalah individu ataupun pihak yang paling penting sekali. Dia lah orang pertama yang kena turun padang pergi tengok apa yang jadi. First apa yang jadi pada staff dia. Kan betul, ada driver yang bawa kan. Second dia kena tengok apa yang jadi pada penumpang. Sebab apa? Penumpang bayar tiket. Yang ketiga dia kena pergi tengok apa jadi dekat kawasan sekeliling dia. Sebab apa? Kita tahu LRT punya sistem ni pergerakan secara selalu. Jadual dia adalah jadual yang sangat padat. Jadi benda pertama yang diorang kena fikir adalah macam mana jadual esoknya. That's why dia kena turun, dia kena tengok. So dia dah kena planning lah. So esok punya jadual pergerakan LRT macam mana supaya tak mengakibatkan kesesakan. Yang kedua, pihak yang terlibat adalah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Betul tak? Betul. Dia wajib juga turun padang untuk pantau keadaan mangsa dan juga orang awam daripada masa ke semasa. Sebab dia adalah wakil yang dilantik ataupun hasil apa kita panggil pihak yang kita ni kalau kita mangsa lah memang kita harapkan, betul? Bukan sahaja bantuan tapi apa-apa inisiatif untuk bantu kita, maksudnya untuk arrangekan bawa kita ke hospital, tenangkan emosi keluarga ataupun pihak di sekeliling, supaya tak berserabut. Lagi-lagi keadaan ni berlaku dekat dalam situasi pandemik yang mana orang tak boleh berhimpun ramai-ramai. So benda tu serba sedikit melonjakkan kes. Itu secara roughly. So sebenarnya saya nak start. Semua orang tutup kamera. So bila saya sebut nama, awak sharing lah 2 minutes. 1 minute to 2 minutes lah. Awak punya opinion ataupun idea berkaitan dengan isu Bahasa ni. Melayu boleh mana? Boleh, bahasa Melayu boleh, campur, bahasa Inggeris pun boleh. Tentu saja. Suka dengan bunyi ayam. So ada 2 minute sharing session lah. Ini kita punya ni. So saya nak start dengan siapa Ada yang volunteer tak? Saya Buan. Siapa tu? Bill. Aizat. Aizat volunteer? Okay. Aizat boleh. Tak. Aizat boleh. Kat kamera tu. Aizat buka kamera, maksudnya Aizat volunteer lah. Asal rama ni tu je. Sorry lah. Opa Aizat. Siapa Aizat Okay, kita start dengan Aizat. 2 minit apa nak? 2 minit lah. Aizat nak cakap apa berkaitan dengan isu semasa. You tengok tak berita? You tengok berita tu first kali dekat media mana? Kat mana you tahu berita tu? TV3 pun. TV? Benda tu berlaku pukul berapa? Malam kan? Malam. Jadi Aizat dapat tahu berita tu pada pukul berapa? Pada hari kejadian ataupun pada esoknya? Esoknya pun. Esoknya. So video yang Aizat tengok adalah pada TV 3. Betul? Betul kan. So apa you punya pandangan pada kejadian tersebut?
Saya amat terkejut lah buat. Sebab benda ni baru first time berlaku. First time ke Ha? kat Malaysia? Saya pun first time berlaku. Betul. Collision ni sebenarnya adalah first time sebab dia melibatkan passenger yang terlampau ramai. Dulu pernah berlaku tapi itu train rosak. Yang mana dalam tu banyak juga mangsa terkandas. Tapi alhamdulillah tak ada kecederaan yang parah macam ni. Yang ni hampir parah kan, kalau kita tengok gambar betul tak? Yang terbaring, yang luka, yang menerima kesan-kesan jahitan. So Aizat rasa peranan kerajaan yang dijalankan setakat ni apa dia? Maksudnya. Yang you rasa berbaloi tak? Betul tak? Setakat ni yang saya tahu pihak atasan telah bagi sumbangan lah dekat mangsa-mangsa. Sumbangan tu siapa yang bagi? Sumbangan tu Prasarana. ya. Kalau tengok daripada tajuk Aizat kat belakang ni apa? Action taken by LRT drivers. Maksudnya apa ni? Dia punya tindakan yang diambil oleh driver penumpang lah. Apa? Dia ambil tindakan apa? Saya tak terbaca yang tu. Dia macam mana nak kata, dia telah digantung lah kerja dia sementara. Mandu LRT tu telah digantung kerja sementara. Betul lah yang macam Aizat. So siasatan dijalankan kan. LRT driver tu mungkin ada sepanjang daripada peringkat awalan mungkin diorang suspek ada berlaku kecewayan, betul, ataupun miscommunication antara pusat kawalan dengan LRT drivers. Itu salah satulah yang menyebabkan collision tadi. Terima kasih Aizat. Next, ada lagi yang nak berkongsi? Arif. Mantap, Rep. Kejap ya Arif. Mantap Arif. Puan, saya Mana Arif punya? pakai handphone Puan. Saya cari slide awak sekejap. Siapa? Arif. Arif punya. Tak boleh buka. Ada Puan, yang atas. Atas. Yang atas. Oh, yang ni. Bawah miru. Bawah miru. Oh, this one. Tu. Okay. Saya hantar 3 kali. 3 kali hantar. Target lah. Ini present memang terbaik lah ni kalau hantar 3 kali ni. Ni je hasilnya Arif. Relax Puan. Dia gambar simple. Tak apa, kita dengar. Kita goreng je. Apa Arif punya pandangan? Sama dengan soalan saya terhadap siapa tadi, Aizat? Dia punca. Assalamualaikum. Saya Haris ini. Dia punya punca Puan, sebenarnya train yang satu lagi tu dia mengalami kerosakan mula-mula. Lepas tu pihak LRT dia hantar seorang lah untuk memandu secara manual LRT tu. Lepas tu daripada kesilapan komunikasi daripada driver dengan pihak LRT. So dia mengikut laluan utara. Dia mengikut laluan daripada selatan ke utara. Saya faham lah. Tu yang train lagi satu tu pun dia mengikut laluan yang sama. So dia macam mana?
terlanggar lah kat situ. Bertembung. Betul. Sebab LRT ni kalau perasan muncung dia kat hujung tu dia muncung tau. Pergerakan dia ada, dia boleh pergi dan dia boleh patah balik. Okay, dia pergi dan patah balik LRT. Maksudnya kalau contohnya daripada stesen Sungai Buloh pergi ke KLCC, katakanlah contoh. So KLCC pergi ke Sungai Buloh pakai train yang sama, and then Sungai Buloh nak balik ke KLCC, dia patah balik je train yang sama. That's why bolehnya berlaku collision. So itu LRT lah. So you rasa antara prasarana lah dengan Kementerian Pengangkutan, siapa pihak yang lagi penting dalam bertanggungjawab dalam hal ini? Saya rasa pihak daripada LRT sendiri lah. Sebab apa? LRT. Prasarana lah. Sebelum ambil orang bekerja, better test dulu. Sebab bila emergency macam ini tiba-tiba dia jadi gugup nak bawa. Betul. So pengalaman kerja tu penting. Pengalaman kerja tu penting kan. Tak pun diorang adakan driver untuk train kan. Untuk train hari-hari ke, every week ke, supaya diorang tak gugup. Yelah, diorang tahu macam mana nak handle situasi ni dalam keadaan kecemasan, betul. Sebab dia bawa nyawa orang ni ramai kat belakang. Susah lah ni Arif nak minta kerja kat prasarana ni. Sebab tak ada peluang pekerjaan. Tak ada pengalaman. Kan? Kalau prasarana nak ambil pengalaman ni susah ni. Dia kalau tak pengalaman pun tak apa-apa, janji kalau dia ambil kerja macam dia mengadakan apa? Orang kata training lah. Kena cukup. Betul-betul. Training kena cukup. Okay. Tapi isu dia mungkin pandemik lah. Kita pun tak tahu pengalaman driver yang bawa tu berapa tahun kan. So mungkin kekurangannya pengalaman. Dia dalam training kan. Betul-betul. Okay. So terima kasih. Very good point sebenarnya. Very good point sebab awak sharing berkaitan dengan teknik. Okay, teknik driver tu. Macam mana dia nak menghadapi keadaan dalam keadaan yang kecemasan macam tu. Okay, mungkin orang lain pun tak terfikir nak share idea tu. Mari kita tengok poster dia tadi. Walaupun buruk tapi point mantap. Dia cuma ada ni je tajuk. Tak diisi pun. Okay, so terima kasih. Terima kasih. Siapa Arif? Next, siapa lagi yang nak share? Ya Puan. Bill. Okay, Bill. Sekejap saya buka awak punya poster. Harap menyedapkanlah mata memandang macam poster. Siapa tu tadi nama dia? Arif. Harap-harap Puan. Oh bagus Bill. Walaupun dia share poster, tengok tak? Dia mengambil kira aurat orang ni. Ni orang Melayu ni. Tutup. Okeylah, baguslah, tak ada isu-isu apa nama dia? Darah-darah ke yang ditunjuk, sensitivity. Okay, so apa you punya poster ni? Among those 213 there was 2 team. Okay, you boleh explain you punya poster ni? Okay. Dalam poster tu ini contoh aja, sebagai contoh, tapi itu poster tu mana memang menunjukkan victim lah. Ada depan. Ada. Okey, baik Puan. So kan kita tahu dalam berlakunya kemalangan tu terdapat 213 orang kan. And then antara dari 6 yang kritikal tu ada 2 orang yang dimasukkan dalam underwent brain surgery. Okey. So bagi pendapat saya lah Puan. Oh itu sebelum pendapat awak. Pendapat apa? Sorry Puan. Agak lari tajuk ke Puan? Tak ada, betul lah tu. Betul, dia kata apa? Victim who underwent brain surgery. So maksudnya kecederaan yang serius kalau dah melibatkan brain surgery. Ini sangat serius Puan. Okay, so ada kat sini you mention government. You relatekan dengan bab 1.3. Government should face this problem seriously. Okay. So government is siapa? Pihak dia? Ministry? Termasuk juga termasuk dengan PDRM semua tu. Sebab semua. Ini kan kalau bagi saya kaitkan dengan pilot Puan. Sebab kalau pilot setiap 6 bulan mereka akan melalui training.
Ini Betul. memakan nyawa banyak kan, banyak Betul. nyawa kan. So tidak semestinya kalau kita bekerja saja, skill kita untuk pandu sebenarnya ini tidak berkaitan dengan pandu sebab ini dikawal oleh center kan. So Center. so mereka pihak tertentu perlu tajamkan lagi skill diorang. Dan Yes, betul. betul. And then kejap mana dah. And then seperti yang Arif cakap tadi, sebelum masuk kerja, kalau boleh pihak kerajaan setiap 3 bulan mereka melakukan tes, drug test. Adakah mereka positif atau negatif? Kita tahu sebab tak semua orang nih 24 jam kerja kan Puan. Betul, ada yang penat. Betul. Mungkin ada yang selekeh sikit lah. So ini human error kalau bagi saya Puan. Okay, betul. Dalam government punya agency pun macam tu. Okay, even you pun yang duduk asrama pun sama. Kita ada buat program check air kencing, betul kan? Urine test, betul? Betul Puan. Pernah kena kan dulu semester berapa? Pernah. Semester kan? 1. Saya kena ADK. Best tu. ADK, siapa tu? Iqbal? Arif. Tak apa. Manusia Saya dah pergi Puan. Manusia diberi peluang. Dia tak tanda saya pun. Saya dah pergi, dia tak tanda saya kena pergi. Nak kan? Nak nanti semester ni saya buat. Saya letak nama. Siapa yang rela tadi? Tak best Puan. Arif. Daripada pagi sampai petang duduk situ. Tak nama Arif Puan. Betul apa yang Bil cakap tadi itulah, antara tindakan-tindakan ataupun inisiatif yang perlu dibuat oleh pihak prasarana. Okey, dia kena buat training kan, dia kena buat check urine test untuk dia punya drivers. So benda-benda tu memang adalah tanggungjawab owner kepada LRT tu. Okey, sebab dia menyediakan sistem dan perkhidmatan, so dia kena ambil kira staff punya kualiti kerja. Okay, staff punya keadaan semasa. Kan, mungkin pagi tu dia check dulu, okay, staff ada dalam keadaan sihat tak, boleh drive ke, tak boleh bawa ke, boleh bawa ke. So benda tu penting. So bila adanya salah satu pihak yang ambil lewa, okay, mungkin 3 bulan sekali baru buat checking, baru buat tu just berkala je. So benda-benda tu menjadi penyebab, menjadi punca kepada ni. So bila dah berlaku macam ni, barulah semua pihak turun padang, barulah semua pihak bertanggungjawab. Okay, tapi saya tak dengar lagi. Saya rasa ada satu pihak yang sangat penting sebenarnya yang patut memberi arahan kepada Ministry of Transport. Okay, awak rasa siapa? Cuba kita panggil Rahman. Rahman, mana Rahman? Okay. Saya tak dengar suara Rahman hari ni. Terima kasih Puan. Terima kasih Bil atas perkongsian. Rahman hilang lagi. Ada. Rahman ada. Dia line dia slow Puan. Itulah. Okay, Rahman cakap laju-laju sebab line slow kan? Okay, boleh. Saya buka poster awak. Kita tengok sekejap poster awak Ni poster yang disubmit baru Sekejap, tak nampak. Kenapa keluar slide? Okay ni. Kat sini dia dah tunjuk dah siapa yang ni peranan Transport Minister. Okay. So Rahman, you rasa siapa sebenarnya pihak yang paling penting untuk keluar ke arahan untuk bagi Kementerian Pengangkutan ni buat kerja dia? Macam itulah maksud saya. Okay, yang saya rasa yang bertanggungjawab dalam hal ni adalah APAD, iaitu the land, dalam Inggeris dia adalah the Land Public Transport Agency. Dia adalah satu agensi bawah Kementerian Pengangkutan, mana dia bertanggungjawab dalam regulating, monitoring dan lesen. Lesen aspek. Betul. Untuk public tourism dan juga yang itu freight untuk karangan transport dekat Semenanjung Malaysia. Okay, jadi betul, saya rasa
idea itu boleh juga diterima, tapi setuju tak semua kelas kalau saya kata order priority, okay, daripada Prime Minister, kita punya Perdana Menteri, sangat-sangat penting pada ketika itu. Katakanlah kes berlaku pada pukul 12 malam. Okay, so Perdana Menteri akan tahu kes tu berlaku. Okay, so maksudnya Perdana Menteri ni adalah orang ataupun individu yang paling penting untuk mengeluarkan arahan, okay, pada Kementerian Pengangkutan untuk pergi jalankan siasatan ataupun pada prasarana. Okay, ataupun Prime Minister ni dia boleh, Perdana Menteri ni dia boleh bagi priority dia dalam macam mana kita nak buat treatment pada LRT train accident passenger, terutama passenger. Okay, kerana apa? Dia ada passenger tu adalah rakyat yang mengundi dia. Okay, maksudnya kita punya keadaan passenger pada masa tu dengan emosi yang teruk, dengan keadaan pandemik yang mungkin duit tak ada, apa tak ada. So maksudnya Prime Minister punya priority punya arahan ni kalau dia keluarkan, dia kata katakan bagi bantuan, bagi ni, bagi keluarga yang daripada jauh nak datang tengok mangsa, sediakan tempat penginapan, apa benda tu semua, betul tak? Betul tak? Maksudnya dia adalah individu yang paling penting masa tu. So arahan dia semua orang akan dengar. So kementerian akan dengar, rakyat nak tunggu. So maksudnya emosi passenger tu akan lebih cool down bila Perdana Menteri kita, sebab dia macam ketua yang mentadbir negara. Kan? So kita akan dengar, kita rasa tenang bila dengar apa dia punya saranan, apa dia punya ni. That's why macam pandemik pun kita sentiasa nanti-nantikan dia punya apa? Dia punya ucapan Dia kan. Sebab apa? Rakyat nak dengar bantuan, rakyat nak dengar apa tindakan yang perlu dibuat. Betul tak? Setuju tak apa yang saya cakap? Setuju pun. Kan? Setuju, So Prime Minister punya order priority ni sangat penting sebenarnya, main peranan juga. Okay, so nantikan one day, katakan tadi terima kasih Rahman atas you punya sharing. So katakanlah one day you kerja dengan pihak prasarana, so you pun boleh suggest idea-idea ni, you belajar benda ni, so you pun dah bincangkan isu-isu ni, so you boleh suggest apa training kena buat. So prasarana adalah satu agensi yang you sebagai student DTH boleh pergi apply praktikal ataupun minta kerja dekat sana. Okay, Kementerian Pengangkutan juga sama. So kita boleh tengok hari tu dekat saya punya slide, bawah Kementerian Pengangkutan ada banyak agensi-agensi yang terlibat, yang mana you pun boleh pergi apply untuk you punya praktikal dan juga minta kerja. Okay, itu apa, future prospect lah. Okay, you boleh nampak benda tu. Jess, okay Jess, saya tengok awak tidur je dekat gambar ni. Jess ada nak tambah apa-apa? Saya nak tengok gambar Jess, boleh tak? Jess, Bill ni antara individu yang selalu menggunakan pengangkutan awam, betul? Mana Jess? Ya Puan. Jess nak pakai tudung Boleh. Tak boleh buka muka ke? Boleh. Sekejap Saya nak tengok gambar kita ramai-ramai lah. Semua buka muka kejap sebelum saya habiskan sesi discussion. Ni. Saya duduk paling depan. Mana Jess? Saya tak nampak. Oh ni. Kat sini. Diana tak boleh duduk sebelah bukan Murim, Diana. Galih Diana duduk depan. Boleh pilih kan? Mana boleh? duduk sebelah aku lah Jan. Dian duduk sebelah Mira Dian. Dia gatal kan? Tak boleh. Tak adalah. Dia duduk sebelah dia. Dengar adik dia Puan. Aduh. Nak buat kelas secara face to face, korang datang kelas, buka pintu, lepas tu lambat, tak boleh masuk, denda hentak dinding kejap.
Ngantuk-ngantuk sikit bangun joget senam Puan. Robi. Bila lah baru boleh balik college ni. Rindu lah. Itulah saya rindu lah nak menulis dengan marker. Saya beli baju Betul, cantik-cantik. Kan? Tak dapat pakai pergi kelas. Korang pun sama kan? Nak beli kasut dah mahal. Online. Tak apalah. You punya kelas online tu you pakailah one set lengkap. Dah beli kasut Vans kan? Dah beli bag Converse apa pakailah. Tak kat tepinya. Ni tepi meja ni boleh letak ni. Arik letak joran Arik. Arik joran Arik. Bawa seluar pendek. Itulah. Arif. Tak, saya sampai sekarang tak tahu Arif punya baju, punya style macam mana. Ni siapa ni yang tenung je saya ni? Garang no muka. Siapa ni? Saya lupa nama dia. Hakim eh? Hakim. Tenung. Marah ke apa Hakim? Hari ni ada lagi yang saya tak sebut nama. Iqbal. Iqbal, terima kasih sebab datang Iqbal. Awak kena datang Kalau ada apa-apa message inform awal. Sayang you tinggal satu semester je lagi. Okay, tak sayang ke? Lepas tu you dah ada diploma tau. Diploma ni starting gaji paling cikai pun 1,500 dalam tangan. Kalau you pergi dalam bidang site construction lah. Okay, kalau you nak kerja kat Eco ke, yelah basic 1,000 lah. Ninso ke, Mr. Day ke, you nak guna you punya SPM, yelah sayang lah. Okay. Boleh kalau you nak cari pengalaman kan, sebab kat sana pun you handle duit juga, you handle macam mana nak interaction dengan orang, sama je benda tu. Okay, zaman sekarang kita dah tak boleh pilih kerja je, selagi boleh kerja kita kerja. Okay, yang penting you punya attitude je kena betul. Saya rasa saya dah menyimpang ni, tadi saya nak cakap pasal apa saya lupa lah. Oh kita relate kan, saya nak habiskan. Jazz, Jazz last. You buat conclusion Jazz. You kaitkan apa the role of government, kita punya subtopik 1.3. Okay, dia punya related dia dengan isu ni. Isu semasa yang berlaku dekat negara yang you duduk. Opinion Puan. You conclude lah opinion ke, tak kisahlah apa-apa, you conclude je. Kalau saya lah kan. Kalau awak sebagai menteri, apa? Kalau saya dalam isu ni kena padatkan lagi jadual pemeriksaan sistem pengangkutan tu dari segi kecanggihan kan, betul, daripada segi kecanggihan, betul kita kena padatkan schedule tu, padatkan checking operation ya. Checking maksudnya mungkin dia buat satu hari buat 3 kali. Okay, lantik lah ni, ramai ni yang bakal diploma yang bakal menganggurnya, lantik sebagai pegawai pemeriksa sistem, pegawai pemeriksa jadual, pegawai pemeriksa pemandu, banyak keluarkan semua, penolong pegawai, banyak lagi jawatan-jawatan yang boleh diterbitkan untuk buat benda ni. Okay, mungkin kekangan jawatan ataupun pihak-pihak tersebut tak tahu apa yang perlu dibuat. Okay, sebenarnya one of the best reason is saya rasa satu kecuaian tu bukan sahaja daripada screwdriver tapi the whole apa kita panggil, the whole agency. So prasarana tu sendiri dari atas kena sebab utama. Okay, so betul lah apa yang kata Jess tadi. Okay, so the role of government tu maksudnya kalau dalam isu ni semua pihak, daripada segi mangsanya, okay, mangsa dia viralkan kan, bila zaman viral ni apa saja diviralkan semua pihak akan baca. Jadi semua pihak akan berebut-rebut untuk turun padang membantu. Betul? Semua pihak akan take note. Betul. Okay. So kadang-kadang agensi mencari publicity pun. Mencari publicity betul juga. Time tu lah nak up story. Kan gambar pertama yang di blast dekat Instagram tu viral, dapat viewers ramai. Betul, dapat duit Tak. Tahu lah pun. Tak. Kalau viewer ramai tak tahu. Saya pun tak tahu. Okay. So untuk isu ni itulah sahaja saya nak share.
So ada apa-apa lagi yang belum cakap nak tambah ke? Mungkin Iqbal ke, siapa ke, Mas Merah ke, Diana ke? Ada siapa-siapa nak tambah? Tak ada? So kalau tak ada, kita boleh tutuplah discussion kita ni. Terima kasih di atas kerjasama awak untuk share opinion. Okay, so teruskan membaca isu-isu semasa. Sebab apa? Bila you keluar bekerja nanti isu semasa ni lah yang akan membantu you. Okay, untuk dapatkan pekerjaan tu sebenarnya. So isu semasa adalah salah satu soalan yang panel interview tu akan tanya. You kena tahu. Okay, kalau you minta pekerjaan sebagai pelukis plan, you kena tahulah apa isu semasa ataupun apa teknik-teknik teknologi terbaru dalam lukisan plan. Contohnya. Okay. So apa lagi saya nak ulas, tak ada apa. Kita punya learning outcome kita pun saya rasa dah achieve. Learning outcome pun dah achieve. At the end you tahu nak explain apa the role of government yang terlibat dekat Malaysia. So ini salah satulah prasarana Kementerian Pengangkutan. Okay, ada banyak lagi. Kalau dalam pembinaan jalan raya, penyelenggaraan jalan raya, kita ada JKR. Okay, kita revise balik sikit lah. Kita ada JKR. Okay, even dalam isu ni pun polis pun main peranan juga kan, sebab dia nak tutup laluan. Betul, nak tutup laluan. Bomba pun datang nak keluarkan mangsa yang tersepit. Peranan juga government, agensi. Betul. So semua itu antara yang relate, yang terlibat. Okay, so saya harap semua dapatlah outcome untuk topik ni. So terima kasih untuk hari ni. Kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Jangan keluar dulu saya nak sambung topik 2 kejap. Boleh? Baik Puan. Boleh. Boleh. Okay. So terima kasih. Boleh, Puan, boleh. Bye. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Okay, bye.